Antara paparan menarik hari ini, 650 juta ringgit bantu sekolah Daif minggu ini. Dah 33 tahun, air Kelantan masih keruh. Penyokong PAS Gual Periuk turunkan bendera tanda protes. Sahabat polis saya kata, Perikatan Nasional mendahului di Selangor. Kesungguhan kerajaan Madani untuk menyelesaikan isu sekolah Daif di seluruh negara terbukti apabila akan mula mengagihkan peruntukan sebanyak 650 juta ringgit pada minggu ini. Ketua Pengarah Pendidikan Datuk Khairuddin Ghazali berkata, setiap sekolah akan menerima RM70,000 bagi menyelesaikan masalah penyelenggaraan tandas yang diberi keutamaan ketika ini. Katanya usaha itu dilakukan untuk kepentingan dan keselesaan pelajar. Dekatan kerajaan menggunakan satu jawatan kuasa STAR yang ditubuhkan di bawah pemantauan Ketua Setiausaha Negara kita yang memastikan pelaksanaan bagi membaik pulih bangunan daif di sekolah-sekolah kita ini dapat disegerakan. Tapi keutamaan yang diberikan dengan peruntukan sebanyak 654 juta telah diagihkan ke seluruh negara, ke sekolah-sekolah kerajaan, di mana setiap sekolah mendapat peruntukan sebanyak RM70,000 untuk penyelenggaraan kecil, tapi keutamaan diberi kepada membaiki tandas. Dalam pada itu, Khairuddin berkata Pengetua Kolej Perak Universiti KPM diberikan kuasa autonomi dalam menentukan kemasukan pelajar ke tingkatan 6 tahun ini. Katanya ia adalah pendekatan baharu kementerian dalam memastikan lebih ramai pelajar yang layak dan berkebolehan masuk ke tingkatan 6. Khairuddin berkata satu garis panduan mengenai kemasukan ke tingkatan 6 ini sedang disiapkan oleh pihaknya. Negara memerlukan golongan petani moden profesional yang berdaya saing untuk mengusahakan fasiliti pertanian moden menerusi projek inisiatif usahawan tani di bawah program inisiatif pendapatan rakyat. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkata golongan berkenaan berupaya dilahirkan dalam kalangan siswaza dan peserta berdaftar dalam sistem Bank Data Kemiskinan Nasional. Dan kerajaan mengambil risiko yang besar kerana kita memberi peruntukan yang besar untuk memastikan pertanian moden ini akhirnya betul-betul berlaku di Malaysia. Kalau tidak, kita bercakap sampai bila-bila. And for that, untuk tempoh 2-3 tahun pertama ni memang kita sanggup memberi peruntukan infrastruktur yang besar. Dan sebab itu juga pada hari ini saya boleh berkongsi dengan mereka yang hadir bahawa setelah 6 bulan Kementerian Ekonomi telah pun berjaya melepasi fasa awal untuk 1,000 ekar yang pertama. Rafizi berkata Pusat IPR Intan Usahawan Tani UPM yang dirasmikan menjadi platform bekerjasama strategik antara Kementerian Ekonomi dan UPM bagi memberi latihan teori dan praktikal kepada peserta untuk menguruskan fasiliti pertanian moden dan sektor tanaman serta aquaculture. Beliau berkata tanggungjawab diberikan kepada UPM untuk melatih dan melahirkan usahawan tani profesional serta mendedahkan mereka kepada kitaran tanaman supaya belajar untuk bertahan dalam bidang pertanian. Rafizi berkata IPR bukan sekadar program bagi meningkatkan pendapatan peserta, malah akan mengenal pasti faktor, cabaran serta risiko yang menyebabkan projek pertanian yang dibangunkan sebelum ini gagal. Usaha kerajaan menutup ketirisan memperoleh berjaya membuahkan hasil kerana negara merekodkan lebih-lebihan pendapatan berbanding tahun lalu hingga dapat terus menyalurkan pelbagai bantuan kepada rakyat. Timbalan Menteri Kewangan Datuk Seri Ahmad Maslan berkata, malahan kerajaan turut menambah jumlah peruntukan dan jumlah penerima bantuan termasuk sumbangan tunai rahmah dan e-bilion rahmah. Ahli Parlimen Pontian itu menjelaskan bantuan lain yang turut disalurkan kepada kerajaan antaranya adalah bantuan khas pesawah kepada 300,000 pesawah yang menerima RM200 sebulan dalam tempoh 3 bulan semusim yang keseluruhannya menelan belanja RM228 juta. Ahmad Maslan berkata lebihan pendapatan yang dicatatkan itu juga hasil usaha kerajaan meningkatkan kecekapan kutipan hasil yang menutup ketirisan dan langkah menambah pendapatan dengan langkah rasionalisasi subsidi. Katanya, apabila kita ketatkan penguatkuasaan untuk mengelakkan ketirisan contohnya bagi rokok, minuman keras dan kenderaan yang menyebabkan mereka yang sebelum ini tidak membayar cukai akhirnya sudah mula bayar cukai. Jadi dengan penutupan ketirisan ini, hasil kutipan Jabatan Kastam Diraja Malaysia dalam tempoh 7 bulan pertama tahun ini meningkat sebanyak RM1 bilion
berbanding tempoh sama tahun lepas. Kata beliau, usaha kerajaan mengadakan rasionalisasi subsidi elektrik membolehkan negara mendapat beberapa bilion penjimatan. Ditanya tentang kaedah untuk menyekat ketirisan daripada berlaku, Ahmad Masam menegaskan strategi yang digunakan adalah berdasarkan apa yang disebut Perdana Menteri, iaitu dari segi dasar kerajaan memperkasa tata kelola, pentadbiran dan anti rasuah. Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, ia berikutan Kelantan masih dibelenggu masalah air dan kurang pembangunan selepas 33 tahun berada dalam pemerintahan PAS. Katanya, dah 33 tahun air pun keruh. Walaupun Kelantan tidak sama dengan kerajaan persekutuan, namun Perdana Menteri tetap memberikan peruntukan 1.7 bilion ringgit untuk selesaikan masalah air. Beri sekali peluang selepas 33 tahun, cuba untuk satu penggal 5 tahun sahaja. Cuba beri dukungan kepada kami untuk satu penggal dan rakyat boleh menilai sendiri. Mengulas lanjut, beliau turut berharap pengundi luar termasuk anak-anak muda dapat menterjemahkan melalui kertas undi bulan hadapan. Katanya, kita tidak sempurna, tidak maksum. Kita baiki sama-sama demi masyarakat Kelantan. Kita mahu kerajaan Putrajaya terus membantu Kelantan. Beberapa penyokong PAS di kawasan Dewan Undangan Negeri Gua Periuk sepakat menurunkan bendera parti itu selepas nama penyandang kerusi kawasan berkenaan, Datuk Muhammad Awang atau Ustaz Mat, dilaporkan tidak tercalon pada pilihan raya negeri 12 Ogos depan. Wakil penyokong Zakaria Omar berkata, tindakan itu sebagai tanda protes selepas tokoh berkenaan dikatakan bakal diganti oleh calon yang berada di luar Kelantan. Katanya, kami melihat tiada keperluan untuk menggantikan Ustaz Mat yang disifatkan cukup cemerlang dalam melaksanakan tugas sebagai wakil rakyat di Gual Periuk. Beliau cukup disayangi selain pemimpin yang bersifat cakna dengan setiap masalah rakyat. Menurut beliau, difahamkan calon yang bakal menggantikan Ustaz Mat tidak dikenali oleh penduduk setempat. Ujarnya, pengganti itu juga didakwa sudah kalah 2 kali dalam pilihan raya sebelum ini dan bertanding di luar Kelantan. Katanya, saya bimbang jentera parti dan penyokong akan merajuk dengan tindakan ini sekaligus menyulitkan gerak kerja kepimpinan PAS. Bagi Bengulu Bukit Barat, Ruzi Hamamat berkata, seluruh jentera parti kecewa dengan tindakan pucuk pimpinan parti yang didakwa menggugurkan nama Muhammad. Ujarnya, tindakan itu dijangka menggugat peluang PAS untuk menyapu bersih 45-0 di kawasan Dong Kelantan pada PRN nanti. Katanya, kalau Ustaz Mat calon, saya yakin PAS akan meraih kemenangan mudah kerana beliau cukup disayangi oleh rakyat. Sepatutnya kepimpinan pusat datang berbincang dengan pihak Dong Gual Periuk sebelum membuat keputusan. Sementara itu, Muhammad Rafti Matzim memberitahu Muhammad merupakan pemimpin yang cukup disegani dalam kalangan anak muda. Tambahnya, sikap cakna menjadikan anak muda cukup menyayangi pemimpin tersebut. Katanya, satu kerugian buat PAS kalau terus berkeras membawa balik calon dua bertanding di sini. Ketua Pembangkang yang juga bekas Menteri Dalam Negeri Hamzah Sainuddin mendakwa dia masih menerima maklumat berkenaan PRN yang akan datang daripada sahabat-sahabatnya dalam polis Diraja Malaysia. Bercakap dalam ceramah Perikatan Nasional di Tanjung Karang, Selangor malam tadi, Hamzah mendakwa mereka memberitahunya yang PN sebenarnya mendahului di Selangor. Ia berbeza dengan dakwaan Menteri Besar sementara Amiruddin Syarif bahawa PH yang menikmati setiap sokongan yang lebih tinggi. Sekarang, saya baru pergi Kedah. Saya tengok orang Kedah gelombang begitu hebat. Saya tengok gelombang di negeri Kelantan begitu hebat. Saya tengok gelombang yang ada di negeri Terengganu begitu hebat. Hari ini saya dengar Amiruddin kata, kami masih lagi yakin, buat masa ini kami masih lagi mendahului. Itu kata Amiruddin. Saya bekas Menteri Dalam Negeri. Ramai lagi sahabat-sahabat saya yang ada dalam polis Diraja Malaysia. Mereka bagi tahu dengan saya, apa yang Amiruddin cakap itu bukan report daripada mereka. Report laporan yang sebenarnya, seperti Datuk Dr. Yunus kata tadi, bahawa di Selangor ini Perikatan Nasional masih lagi mendahului dan insya-Allah akan terus menang dalam pilihan raya ini nanti. Hamzah menjadi Menteri Dalam Negeri pada Mac 2020 hingga Oktober 2022 selepas Dewan Rakyat dibubarkan bagi memberi laluan untuk PRU15 diadakan. Hamzah yang juga ahli Parlimen Larut turut mendakwa itulah sebabnya Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah mula risau akan tewas dengan PN. Sekian berita terkini di TV pada hari ini. Jangan lupa follow Facebook dan YouTube Deadline TV. Dapatkan info terkini di Facebook serta YouTube di TV.